Tu alhamdulillah sihat. Agak letih sikit. Bawa balik dari parlimen. Lewat sikit hari ni. Hari ni parlimen macam panas-panas sikit OB ya. Adalah sikit-sikit. Mungkin kalau boleh share sikit apa yang setengah orang tak dapat ambil tahu kan. Apa yang berlaku kat parlimen hari ni. Okey, hari ni kira Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini di Parlimen, Menteri Dalam Negeri telah membawa usul supaya Undang-Undang SOSMA dilanjutkan lagi lah pelaksanaannya, penguatkuasaannya selama 5 tahun. Undang-Undang SOSMA ini adalah undang-undang yang boleh dikatakan sebagai pengganti lah kepada ISA. ISA orang tahu kan. Yang mana yang telah kita mansuhkan pada zaman Pakatan Harapan. Tapi dikeluarkan ataupun sebelum Pakatan Harapan, lepas itu dikeluarkan satu undang-undang yang baru, SOSMA, yang mana maksud SOSMA adalah Security Ordinance, Special Measures Act. So akta tindakan yang khas berhubung dengan keselamatan, ordinans keselamatan dan undang-undang ini membenarkan seseorang itu ditahan tanpa bicara untuk tempoh sampai ke 28 hari lah. Dan ada banyak lagi lah yang mana yang sebenarnya boleh dikatakan undang-undang yang agak drakonian ataupun yang agak zalim. Dan ianya digunakan ataupun dihasilkan kononnya khas untuk golongan yang pengganas ataupun penjenayah yang terancang, iaitu macam gangster dan sebagainya. Dan jenayah yang perdagangan manusia. So ni kononnya lah khas untuk orang-orang yang terlibat dalam jenayah-jenayah yang sebegitu, dan ada disebutlah takkan digunakan atas orang politik. Walaupun ISA dulu pun dia cakap begitu tapi bila dah ada kuasa, dia boleh main tangkap ikut suka je, tak payah nak bawa ke mahkamah dan sebagainya. Maka dalam tempoh 28 hari ini memang macam-macam boleh dilakukan dan dia tidak ada dilindungi oleh ataupun diwakili oleh peguam, tak dibawa ke mahkamah dan sebagainya. So memang kita tak setuju, dan pada zaman PH sekalipun undang-undang SOSMA ini kita telah bantah, dan kita telah panggil Menteri Dalam Negeri telah panggil wakil pihak polis, iaitu Ayub Han, untuk hadir ke kabinet untuk menjelaskan kenapa polis memerlukan undang-undang SOSMA ini. Dan beliau telah menjelaskan, dan kita telah mengatakan kita tak setuju kerana tidak ada check and balance lah, tidak ada semak imbang, dan boleh disalahgunakan dengan mudah dan kita telah minta Menteri Dalam Negeri pada ketika itu, iaitu Tan Sri Muhyiddin untuk berbincang dengan polis dan merangkalah satu peraturan di mana ketidakadilan ataupun kezaliman dalam SOSMA itu dapat ditangani. Dan pada hari ini bila dibawa usul itu oleh Menteri Dalam Negeri, buat kali pertama lah dalam sejarah mungkin bila diundi, pihak kerajaan kalah. Kerana kami pembangkang yang telah bersatu daripada PH, iaitu PKR, DAP dan Amanah, bersama dengan ahli-ahli parlimen daripada Muda, Pejuang, Warisan, kami bersatu atas walaupun ada ramai yang tak, bukanlah ramai, adalah yang golongan-golongan yang tak suka kita bersatu ni kan, termasuk di kalangan kita. Ada juga yang tak suka kita bersatu, kerjasama dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dalam soal ini kita telah bersatu dan kita telah dapat undi seramai 86 ahli parlimen pembangkang yang menolak, dan yang menyokongnya 84
ahli parlimen daripada kerajaan. Maka kerajaan kalah. Dalam usul ni kerajaan telah kalah. Bukan berlaku. Memang tak pernah berlaku ni. Setakat yang saya ingatlah tak pernah berlaku lah dalam soal usul-usul yang biasa ini. Yang soal apa ni nak pindah perlembagaan yang perlukan 2/3 dan sebagainya tu cerita lain lah. Tu mungkin dulu bila kita bawa MA 63 tu memang kita tak dapat 2/3 maka usul kita kalah. Tetapi dalam soal usul biasa yang tidak memerlukan 2/3 yang memerlukan majoriti mudah, saya rasa ni kali pertama lah kerajaan kalah. So kita ada 86 kerana kita pembangkang bersatu, bekerjasama dan bersatu, undi tolak. Kalah kerajaan. So bagi orang yang tak suka tengok pembangkang bersatu ni atas sebab macam-macam lah. Inilah itulah. Saya rasa berdasarkan kepada pengalaman kita di Johor, pengalaman kita di Melaka dan banding dengan pengalaman kita di parlimen hari ini, memang terbukti lah kamu kena ketepikan sentimen, ketepikan emosi. Hakikatnya bila pembangkang bersatu, kita boleh kalahkan Barisan Nasional. Itu buktinya hari ini. Ini buktinya. Memang kita mencatat sejarah lah ini. Yang kedua, saya nak juga menyebutlah bahawa saya agak sekali lagi lah cukup duka cita dan kecewa dengan sikap PAS. Kenapa pula tu? Pasal dulu PAS ni dia ada prinsip lah juga. Dia menentang ISA lah, dia menentang tahanan tanpa bicara lah, kezaliman lah, undang-undang yang zalim lah, apalah. Tapi hari ini saya tak nampak. Mana pergi PAS tu saya pun tak tahu. Mana dia letak kitab-kitab berhubung dengan soal keadilan lah apa pun. Tak tahu. Mereka kan sebahagian dari kerajaan, jadi kena sokong kan. Yelah, kalau kamu oleh kerana nak jadi kerajaan, maka kamu sanggup gadaikan prinsip-prinsip perjuangan. Pasal ini prinsip perjuangan. Kita memperjuangkan keadilan, kita nakkan undang-undang yang adil, yang menghormati hak asasi manusia. Ini boleh main tangkap begitu je atas apa sebab yang disyaki dan sebagainya, tangkap. Masuk dalam tahanan 28 hari. Tak dapat, tak bawa pergi mahkamah, tak bawa pergi jumpa lawyer, tak boleh dan sebagainya. Macam-macam boleh dilakukan, tekanan sehingga orang yang tak bersalah pun akan sanggup mengaku bersalah lah. Betul. Dalam keadaan yang sebegitu. Lebih lagi kalau orang kampung yang biasa yang tak tahu apa, tiba-tiba cukup kalau orang politik mungkin kita faham. Tapi kalau orang yang mana yang biasa yang tiba-tiba kena tangkap, dengan masalah nak fikirkan anak bini lah, apalah dan sebagainya. Tak ada duit. Tak ada duit nak makan, macam mana siapa beri makan pada anak dan bini. Akhirnya ikutlah apa awak nak lah, mengaku lah. Ni yang kita rasa agak terkilan. Kerana saya dah tak nampak, dah tak kenal lah PAS yang ada sekarang ni. Tak ada nampak langsung dia punya ciri-ciri keislaman dia dari sudut memperjuangkan keadilan. Saya pun heran kenapa sampai begitu. Itulah isu yang macam ni dah very basic dah. Semua orang boleh faham lah. Tapi PAS tak bersuara. Tapi sekarang memang kebelakangan ni apa saja isu kalau berkaitan dengan PAS memang sekarang berdiam sekarang ni. Diam. Jadi termasuklah hal yang ini pun satu petanda juga. Hari itu dalam parlimen bila Bukit Jelutong tanya tentang soal sikap kerajaan terhadap India kan. Yang mana yang India ni menghalang ada di beberapa tempat wanita bertudung di sekolah dan sebagainya, di college dan sebagainya. Bukit Jelutong tanya apa pendirian PAS, adakah PAS akan mendesak kerajaan untuk panggil wakil kerajaan India untuk menjelaskan dan sebagainya. Dia diam, dia kata kita tak setuju bla 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 bla, tapi tak adalah yang dia akan beri tekanan kepada kerajaan tuntut supaya duta India ke apa ke dibawa untuk menjelaskan apa yang sedang berlaku dan sebagainya. Tak ada. Diam. Dia cakap ini bercanggah dengan ajaran prinsip kebebasan beragama lah ini, tapi dari segi tindakan tak ada. Dia tak akan bertindak mendesak kerajaan buat apa-apa. Termasuk tak ada perhimpunan di Padang Merbuk. Tak ada. Tapi saya maklum ada pihak tertentu yang dah memang cuba untuk berikan memorandum kepada duta India kan, tapi ditolak macam tu. Tapi bukan PAS lah. Bukan PAS. Itulah satu dah. Menarik apa yang berlaku di parlimen. Dan kalau nak ikut tentang kita punya tajuk hari ini MOU kan. So apa yang berlaku hari ini jelas menunjukkan bahawa walaupun MOU tu ada, ianya tidak menghalang kita daripada bertindak menentang
tindakan kerajaan yang kita tak setuju. Ya, tu orang yang kata MOU ni menyebabkan kita ni tersekat lah, tak boleh bersuara lah, jadi diam lah dan sebagainya, semua dia cakap tak berasas. Okey. Tak ada fakta.